Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Muhyiddin Yassin kena jawab benda ni, Ismail Sabri Yaakob kena jawab benda ni, Najib Razak kena jawab soalan ni, dan juga Tun Mahathir pun kena jawab benda ni, termasuk Tun Abdul Ahmad Badawi mungkin. Kerana apa? Pendedahan terbaru yang amat mengejutkan, tak dijangka langsung oleh kerajaan, tak dijangka langsung oleh orang-orang politik, tak dijangka langsung oleh termasuk rakyat jelata negara Malaysia. Nah, ini kali semua orang tak boleh lari. Semua kena jawab benda ni. Semua kena jawab dakwaan ini. Betulkah benda ni berlaku? Kalau betul, Malaysia kena berhati-hati. Malaysia kena buat sesuatu. Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet kena lakukan sesuatu untuk mengelakkan negara Malaysia terus jatuh dan merundum. Nasib baik kita ada Anwar Ibrahim. Sekarang ini betul-betul mau menjimatkan. Sekiranya anda setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh menyelamatkan Malaysia, kalau ada kerjasama daripada semua orang, semua rakyat termasuk penjawat awam, semua dapat berjimat, dia dapat membantu untuk selesaikan masalah ini, anda boleh tekan saya setuju. Apa tidaknya Perdana Menteri mengumumkan jangan leka kerana hutang negara sudah mencecah 1.2 triliun. Ini bukan bilion, ini triliun. Berapa banyak triliun? 1000 kali bilion. 1000 kali bilion barulah 1 triliun. Ini bukan sikit nih. Sampai bila-bila pun tak habis makan kalau sekadar keluarga yang makan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan penjawat awam supaya tidak leka. Memandangkan menurut Perdana Menteri sekarang ini, hutang negara sudah pun mencecah 1.2 triliun. Mujur Samsul kekal tenang. Kita yakin semangat Mak Kilau beliau masih ada kerana calang-calang orang boleh lari masuk gua bertapak 40 purnama. Saya teringat pula ceramah Ustaz Wan Hizam mengenai kahwin dua ni. Katanya ada 3 tips untuk kahwin lebih dari 1. Pertama, mesti lulus tidur dengan anak ayam. Kedua, bersedia untuk jadi seperti anak tangga. Dan ketiga, boleh turun dari rumah tanpa pijak anak tangga. Dalam makna diberikan penulis supaya pun susah nak jelaskan di ruangan sempit ini. Tapi kalau nak tahu lanjut, carilah video beliau mengenai isu kahwin 2, 3 ini. Moga faham dan kita semua bermuhasabah di diri masing-masing. Reda sikit isu Samsul minggu ini. Katanya top trending tiba-tiba nama UMNO pula mengambil tempat. Bukan kerana persidangan Agung UMNO yang diperkatakan, tetapi ketetapan perwakilan untuk tidak mempertandingkan jawatan Presiden dan timbalan Presiden Parti. Rentetan itu nama Datuk Seri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pastinya menjadi sasaran. Bermacam-macam serangan, kritikan dan tuduhan ditujukan kepada beliau, khususnya dikaitkan dengan keengganan membuka gelanggang persilatan bagi memilih jago baru untuk merasui tampuk kepimpinan parti. Apapun yang diperkatakan, penulis percaya Samsul dan Zahid mempunyai naratif tersendiri dalam membuat keputusan dan menyatakan pendirian. Umpama keindahan bulan purnama, hadirnya tidak sekelip mata. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Juga adalah Menteri Keuangan. Majulah sukan untuk negara. Come on Harimau Melaya, kalahkan semuanya. Majulah sukan untuk seperti Sabah. dalam perolehan ketenteraan dan bantuan bajer. Dalam pengumumannya itu, Datuk Seri Anwar berkata, dari pengalaman saya, isu on banjir dan weapons iaitu senjata, kalau ini diserahkan kepada yang upaya, kita kurangkan. Kata Anwar lagi, apa konsekuensinya? Apa akibatnya tentang perkara ini? Pertama, kita akan alami kebocoran yang tinggi. Belum 2 bulan dalam MOF, belum 2 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Kementerian Keuangan. Anwar Ibrahim berkata, saya telah kenal pasti ada 3 hingga 4 bilion boleh diselamatkan. Bocor kepada parti dan ahli politik. Wow.
4 bilion bocor kepada parti dan ahli politik. Siapa agaknya orang itu? Katanya kita boleh selamatkan mungkin sampai 10 bilion. Banyak tuh, sehingga 10 bilion dari kebocoran yang terus berlaku dalam sistem perolehan, katanya. Perdana Menteri turut berkata pembaziran turut boleh dielakkan sekiranya rasuah dapat dibentras di semua peringkat, termasuklah mengubah cara lama, iaitu tanpa campur tangan politik atau kepentingan peniaga besar dalam perolehan kerajaan. Anwar Ibrahim juga turut berkata dia juga akan cuba untuk menangani perkara berkaitan dengan hutang negara pada 24 Februari ini di Parlimen apabila belanjawan 2023 yang disemak semula dijangka untuk dibentangkan. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dilema juga, dalam risiko juga. Kalau dia nak selamatkan negara daripada hutang, dia kena kurangkan perbelanjaan. Pada masa yang sama, kalau dia kurangkan perbelanjaan, dia kurangkan pula, mungkin terpaksa mengurangkan banyaklah yang selalu diberi-beri kepada rakyat. Tapi rakyat tak faham. Kadang-kadang rakyat tak faham, dan ini merisikokan Pakatan Harapan. Jadi dalam dilema sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi masalah, tak bagi PH dalam masalah. Jadi memang bermasalah. Tapi kita tengoklah nanti. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, akan dapat cari jalan penyelesaian terbaik. Dalam perkembangan yang berkaitan juga, pengerusi Pakatan Harapan itu turut berkata belanjawan 2023 akan datang akan memberikan penekanan kepada pemberian bantuan kepada pengusaha, perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menjadi lebih berdaya saing serta mengutamakan ekonomi hijau dan digital. Inilah dia penyelesaian dia. Bantuan harus diberikan untuk kemandirian, untuk lebih dapat membantu menjadi berdaya saing kepada rakyat Malaysia, mendapat pendapatan yang tinggi, menjadi ada gaji yang tinggi kepada pekerja, ada pendapatan untung yang banyak. Jadi semua rakyat boleh dapat pendapatan tinggi. Okey, jadi katanya lagi, kemampanan tidak boleh dipelihara jika tiada komitmen yang jelas terhadap perubahan iklim dan satu dasar yang jelas untuk pulihkan kehijauan negara ini, katanya. Dia turut menegaskan sektor PKS merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara kerana menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Betul. Justru katanya sokongan perlu diberikan agar sektor ini dapat berkembang dan bersaing dengan syarikat mega dan pemain besar yang lain di dalam ekonomi negara. Wow, amat mengejutkan. Sekiranya anda terkejut, anda boleh type juga, saya terkejut. Saya pun terkejut juga. Sampai 1.2 triliun hutang negara, termasuk liability 1.5 bilion. Dan yang amat mengejutkan lagi, Anwar Ibrahim kata 10 bilion dapat diselamatkan sekiranya tak masuk di dalam parti politik, tak masuk di dalam ahli politik. Wow. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.